أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وقرة أعيننا وحبيب قلوبنا وسر أسرارنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin dalam kajian kitab Al-Adabul Mardiyah Lisariki Tariqi Sufiyah karangan Sayyidil Imam Muhammad bin Ahmad Al-Buzidi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Pada petang ini kita telah sampai pada muka surat 10 adab yang pertama. Pagi tadi itu muqaddimah aja. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Adab yang pertama, adabu ziyarati syekh illa bihadiyah. Tidak menziarahi atau tidak melawat berjumpa dengan syekh kecuali membawa hadiah. Nah, ini jangan pula kita tersalah paham. Ya, kita diajarkan untuk membawa hadiah sebagai adab atau ungkapan adab kita kepada syekh, bukan sebab syekh itu perlu kepada hadiah kita, bukan sebab syekh itu nak makan daripada hadiah kita, na'udzubillah. Tapi itu sebagai tanda yang kita ini cinta, kita ini rindu kepada syekh, ya kan? Sebab dalam Al-Quran pun kita diajarkan bila mana kita ingin berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam maka bersedekahlah, kan, dalam Al-Quran macam itu. Manakala baginda para aulia, apatah lagi mursyid kita adalah pewaris daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun kena membawa hadiah. Bukan untuk nak bagi makan syekh, na'udzubillah, dia orang pun ya boleh makan sendiri lah, kan ya. Tapi itulah bukti cinta. Bila mana kita cinta kepada seorang, kita akan senantiasa memberi hadiah. Tahadu tahabu, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, saling memberi hadiahlah kalian agar cinta kalian bersemai. Demikian juga kepada syekh kita. Kita digalakkan untuk berziarah dengan membawa hadiah mengikut kadar kemampuan kita.
mengikut kadar kemampuan, jangan paksa diri. Famin adabil murid, dan satu di antara adab seorang murid, alla yataqaddama li ziyarati syekh illa bihadiyatin aw mawaddah. Hendaklah dia tidak menziarahi syekh kecuali dengan membawa hadiah atau bukti cinta. Ya. Hadiah ini mungkin dalam bentuk makanan, atau mungkin dalam bentuk hadiah apapun, ya, atau mungkin dalam bentuk minuman kesukaan syekh, atau buku misal, ya, syekh kita tukang baca buku, suka baca buku, kita pilihkanlah buku-buku yang memang beliau minat. Itulah tanda yang kita cinta kepada syekh. Au mawaddah, atau bukti cinta. Bukti cinta itu kata para ulama diantaranya adalah menghadiahkan, ya, suratul Fatihah, demikian juga doa kepada syekh kita. Itu tanda bahwa kita ada mawaddah, ada rasa cinta, ya, kepada syekh. Walau lam takun ghaibatuhu anhu illa nahwa salasati ayyam wa in kana fakiran, dan hendaklah jangan sampai dia tak jumpa dengan syekh melebihi 3 hari. Ya, sebab bila mana seorang tidak jumpa dengan kekasih dia, apatah lagi guru dia, mursyid dia, lebih daripada 3 hari, itu akan menggersangkan hati. Ya kan? Apatah lagi seorang syekh yang menjadi mursyid kita. Tapi sebab terkadang syekh kita jauh daripada tempat tinggal kita, ya, kita tak mempunyai kulfah atau tidak mempunyai kemampuan untuk datang melawat guru kita yang jauh di sana, maka sekurang-kurangnya ya hati kita lah yang datang berziarah, dengan cara senantiasa mendoakan, demikian juga ya, menghadiahkan doa-doa bacaan-bacaan Fatihah, demikian juga bersedekah, ya, dan kita hadiahkan untuk guru kita. Itu merupakan satu di antara cara untuk menjaga keutuhan dan juga kemurnian cinta kepada syekh. Allahu Akbar. Wa in kana faqiran wa lam yajid syai'an falyahtatib syai'an min tariqihi wa ya'ti bihi in wajadah aw ghaira dzalik. Kalau sekiranya dia adalah seorang yang fakir, tak ada duit, nak bagi hadiah kepada syekh, dia tak ada duit, maka hendaklah dia mencari kayu bakar untuk dijual. Ini zaman dahulu lah, beliau bercerita tentang zaman dahulu. Kalau sekarang itu ya carilah kerja dulu kan, ya mungkin basuh pinggan ke, ya. Tapi kalau saat ini mungkin adab ini tak boleh kita buat. Ini setakat boleh diamalkan oleh orang-orang hebat di zaman dahulu. Ya, yahtatib maknanya mencari kayu bakar. Kayu bakar itu diikat lalu dijual. Nah, hasil daripada penjualan kayu bakar itulah yang diberikan hadiah kesukaan syekh. Nah, ini zaman dahulu. Kalau sekarang tak payahlah cari kayu bakar, sebab tak ada orang masak guna kayu bakar kan. Nah, ini boleh kita kias kepada benda-benda yang lain. Atau misal kita punya beberapa pakaian yang mana boleh kita jual, maka kita jual lah pakaian itu. Kalau betul-betul kita cinta kepada guru, tapi nak jumpa dengan orang yang jujur mencintai guru di zaman sekarang ini, macam mencari jarum di tumpukan jerami padi, ya kan? Tumpukan jerami padi yang begitu besar, kita nak cari jarum, sebiji jarum itu memang ya mungkin mustahil lah kita boleh jumpa. Demikian juga nak mencari seorang murid yang benar-benar fana dalam mencintai guru, itu memang sukarlah di zaman sekarang ini, yang rela mengorbankan harta benda dia untuk membuktikan rasa cinta dan rindunya kepada syekh. Wa ya'ti bihi in wajad. Lalu kemudian hasil penjualan daripada kayu bakar itu dia bawalah, bagi duit kepada syekh, ya. Seperti yang saya cakap tadi, ya, bukan sebab syekh perlu duit, tahu? Bukan, naudzubillah, seorang syekh itu tak ada keinginan kepada dunia. Tapi kita yang perlu keberkatan kepada syekh daripada syekh, kita yang perlu ilmu daripada syekh, kita yang perlu cinta dan redha syekh. Maka cinta, redha, demikian juga keberkatan daripada syekh kita kena bayarlah. Ya. Kita bayar bukan kepada syekh tak makan daripada murid-murid dia, tapi kita bayar dengan pengorbanan kita. Pengorbanan itu adalah mahar. Macam orang yang nak meminang, kena ada duit kan, ya.
Demikian juga kita nak meminang cinta guru kita nak meminang redha guru kita nak meminang keberkatan ilmu guru kita, kena berkorbanlah mengikut kadar kemampuan kita. Dan ketika mana kita bagi hadiah, jangan sesekali kita berpikir bahwa kita sedang membantu syekh, yaitu akan merosakkan hubungan cinta kita kepada syekh. Terkadang-kadang ada seorang murid yang tak seberapa paham, dia bagi hadiah kepada syekh dengan niat nak bantu syekh. Syekh tak perlu bantuan siapapun, Allah yang terus bagi bantuan kepada mereka. Kita yang perlu bantuan. Kita bagi hadiah kepada syekh itu sebab kita perlu bantuan syekh, kita perlu kasih sayang syekh, kita perlu cinta syekh. Tapi bila mana kita datang membawa hadiah, lepas itu kita belaga pula, saya nak bantu syekh, saya bla bla bla. Itu orang yang tak paham adab lah itu. Walaupun dia 1000 tahun bersama guru dia, kalau masih lagi ada dia prasangka macam itu kepada syekh, masih lagi ada lintasan macam itu, dia tidak akan pernah boleh mengambil manfaat daripada guru dia. Sebab asasut thariq al-adab, al-adab asasut thariq, kata beliau Sidi Muhammad Al-Buzidi radhiyallahu taala. Adab itu merupakan asas utama kepada perjalanan kerohanian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkhidmat kepada syekh bukan sebab syekh perlu kepada khidmat kita, bukan sebab syekh perlu kepada bantuan kita, tak. Ya, para syuyukh ini dia orang berdikari, dia orang boleh buat apapun, mengikut keperluan hidup mereka. Dia orang boleh buat, masak pun boleh, basuh baju dan lain sebagainya. Tapi kalau sekiranya seorang syekh itu buat kerja semua itu, tak ada peluang lah bagi murid untuk berkhidmat, tak ada peluang bagi murid untuk menadah keberkatan ilmu, demikian juga maqamat daripada guru itu. Maka tak ada peluang bagi seorang murid untuk mencuri hati syekhnya dengan cinta dan kasih sayang, kan? Samalah baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau perlu kepada khidmat para sahabat? Malaikat menawarkan diri, berlomba-lomba berebutlah nak berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau bagi peluang kepada para sahabat agar menjadi contoh bagi generasi selepas ini. Jadi kita berkhidmat ini kita kena ingat, kita berkhidmat, kita bagi hadiah kepada syekh, sama ada hadiah dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk mungkin hadiah Fatihah, hadiah bacaan-bacaan yang lainnya, bukan sebab syekh perlu kepada bantuan kita. Mereka itu telah fana bersama Allah Subhanahu wa taala dan telah terbebas daripada keinginan apatah lagi setakat untuk mencari bantuan makhluk. Boleh ya, paham? Ini adab yang jarang kita amalkan, yang jarang difahami oleh orang awam seperti kita. Oleh sebab itu kita kena jaga betul adab kita kepada syekh. Syekh itu adalah pintu utama kita untuk boleh meraih dan menggapai cinta dan kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau syekh kita adalah keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maka kewajiban kita berkhidmat, berkorban demi guru itu berlipat-lipat ganda. Pertama, ya, sebagai seorang guru, ya kan? Yang kedua sebagai seorang pembimbing kita, ayah rohani kita. Yang ketiga pula sebab keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi daripada dua jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maknanya berlipat-lipat ganda adab yang wajib kita jaga bersama syekh. Dan ketika mana kita berkhidmat, janganlah sampai dalam niat kita berkhidmat itu dia bercampur dengan tiupan-tiupan atau ya bisikan-bisikan nafsu yang ingin mengelirukan, yang ingin memesongkan hati kita. Oleh sebab itu belajarlah adab, kita kena belajar adab. Alhamdulillah ya, kita sedang belajar adab lah nih ya. Sebenarnya saya yang belajar adab, bukan para jamaah juga tengok, alhamdulillah kita berbagi ilmu lah kan, berkongsi ilmu. Saya pun sedang belajar adab, sebab saya nampak diri saya tak ada adab kepada guru, kepada tuan saya, maka saya belajar adab. Ya, kalau tak ada kerjaan yang lain, tak ada tak boleh cari kayu bakar untuk dijual untuk hadiah kepada syekh, carilah cara-cara yang lain. Mungkin seperti yang saya cakap tadi, kita ada baju ya kan lebih, kita jual lah baju itu, walaupun murah-murah kita jual, lepas itu kita belikan hadiah untuk syekh. Seperti yang saya cakap tadi, tak ramai orang yang boleh sanggup buat adab ini. Kalau zaman dahulu para murid macam itu ya kan, dia orang kerja, hasil kerja itu
dia orang bagi pada syekh. Sebab syekh itu adalah guru rohani kita. Kalau sekarang kita gajian misalnya, ambil gaji, mungkin syekh kita dah lupa dah. Kita ingat diri kita ingat anak bini kita ingat keinginan kita untuk berfoya-foya dan lain sebagainya, sehingga kita terlepas peluang untuk mendapat atau mengambil keberkatan daripada syekh. Kalau zaman dahulu, setiap penghasilan atau gaji para sahabat itu akan dibawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bagi balik kepada mereka. Ya, bagi balik kepada mereka. Malah terkadang-kadang sebab gaji mereka tak seberapa banyak, baginda sallallahu alaihi wasallam tambah. Suatu saat dulu ada seorang sahabat, dia ada kebun korma dia. Kebun korma ini belum cukup umur tapi dah berbuah dah. Dibawalah buah pertama itu, jumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu dihadiahkan. Bukan sedekah, baginda sallallahu alaihi wasallam tak makan sedekah, tak makan zakat. Ahli bait juga macam itu. Tapi kalau hadiah bolehlah. Kemudian korma itu diambil, ya, didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tujuan daripada korma itu dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah bukti cinta, bukti kejujuran. Yang kedua adalah meminta berkat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu korma pertama, ya, dia buah pertama sebelum dijual, ya kan? Datang jumpa dan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam dengan gembira, dengan senyum beliau ambil. Lalu kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke bilik membawa nampan. Di sini orang panggil nampan, talam, tempat korma itu. Lalu kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengisinya dengan dengan barang berharga, dihadiahkan kepada sahabat. Demikian juga banyak cerita atau kisah-kisah yang lain, betapa yang menunjukkan betapa cintanya para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga ramai di antara para sahabat yang bersuka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam hanya dalam beberapa masa, tapi ilmu daripada hati baginda sallallahu alaihi wasallam itu bercurah-curah, ya, tumpah di dalam jiwa dan hati para sahabat. Adapun murid akhir zaman ini memang payah sangat. Nak berkorban untuk majelis pun terkadang-kadang macam nak bagi nyawa dia, apatah lagi pada syekh. Atau mungkin ada di antara kita yang suka bagi bantu bagi hadiah kepada syekh, tapi masalahnya pula adab itu yang tak ada, atau ilmu yang tak ada, ilmu yang kurang, sehingga ketika mana dia bagi hadiah itu seolah-olahnya dia nak bantu syekh. Nauzubillah. Itu kekeliruan dan kesilapan yang cukup besar yang selalu berlaku di kalangan para murid yang kurang ilmu. Oleh sebab itu kita rajin-rajinlah, bukan setakat menuntut ilmu hukum hakam ya, tapi yang terpenting itu adalah adab. Bila mana adab kita telah peroleh, kita telah gapai, maka ilmu-ilmu yang lain akan ikut sekali. Sebab adab ini adalah buah kepada ilmu. Kita dapat buah dia, alhamdulillah. Macam itu kan. Allah. Tapi itulah. Terkadang-kadang kita berkira sangat, jumpa dengan syekh itu nak bagi makan sedap kepada syekh pun sayang sangat duit kita itu. Ya. Sudahlah jarang berjumpa, lepas itu sayang sangat pula kepada. Maknanya tak ada cinta langsung lah tuh. Cinta itu, hakikat cinta itu fana kepada kekasih kita kan. Fana. Kita mendakwa kita cinta kepada syekh, tapi tak ada kefanaan, tak ada peleburan rasa kepada syekh, ya kan? Dan itu adalah mudda'i atau dakwah atau kebohongan. Wa man lam yajid illa qalila aw wala katsira falyunfik nafsahu. Sesiapa orang yang tak ada harta benda, sama ada sedikit ataupun banyak, maka dia kena berinfak dengan jiwanya. Wah, masa bahaya nih. Apa maksud daripada jiwa? Jiwa yang dimaksud di sini adalah dia kena meleburkan keinginan dia kepada keinginan syekh. Sudah dah tak ada duit, ya, nak kerja pun tak ada kerja. Apatah lagi sekarang Covid kan, susah nak cari kerja, misal lah. Nak jual baju dia pun setakat apa yang ada kan, macam itu. Maka terpaksa juga dia kena mengorbankan mengorbankan jiwa dia. Apa maksud mengorbankan jiwa dia? Bukan nak bunuh diri dan serah diri macam orang yang nak dijual. Tak. Maksudnya adalah
Kita kena guna cara yang lain, menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat agar kita boleh meleburkan rasa kita kepada rasa Syekh, cinta kita kepada cinta Syekh, keinginan kita kepada keinginan Syekh. Demikian juga harapan kita kepada harapan Syekh. Itulah hakikat daripada cinta kepada guru. Wa man lam yakun 'indahu illa syai'un qalilun falyunfiq minhu. Kalau sekiranya seorang tidak mempunyai sesuatu apapun kecuali sedikit, maka infakkanlah sesuatu yang sedikit itu, berikanlah. Qala Maulana Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Seseorang yang mempunyai keluasan rezeki maka berinfaklah dengan rezekinya. Wa man qudira 'alaihi rizqu, siapa orang yang tak cukup harta, tak cukup rezeki, falyunfiq mimma atahu Allah, maka hendaklah dia berinfak dengan apa yang Allah bagi kepadanya. Apa ini maksud Allah bagi kepadanya? Ya, mungkin tenaga dia, mungkin doa dia, ya kan? Kita berkhidmat kepada Syekh, kita tak boleh bagi hadiah, kita berkhidmat. Tapi alangkah lebih sempurnanya, sudahlah kita bagi hadiah sebagai tanda cinta dan rindu kepada Syekh. Lepas itu kita berkhidmat pula. Oh, Masya Allah, itu memang sempurna lah. Tapi jangan pula ketika mana kita berkhidmat kepada Syekh itu ada peluang, kita pula mendakwa diri kita ini lebih hebat dibandingkan murid-murid yang lain yang tak dibagi peluang untuk berkhidmat. Selalu macam itu berlaku, selalu macam itu berlaku. Ada seorang murid, Syekh bagi peluang untuk berkhidmat, rapat dengan Syekh kan. Syekh selalu panggil, "Mai sini, tolong ini, tolong itu." Sebenarnya Syekh tak perlu pun pertolongan kepada murid-murid dia, tapi itulah cara Syekh nak bagi peluang untuk berkhidmat kepada murid-murid dia. Si murid pula tengok kawan yang lain, saya ini alhamdulillah berkhidmat kepada Syekh, saya disayang oleh Syekh, saya dicintai. Tak boleh tak boleh buat macam itu. Itu akan menghilangkan seluruh keberkatan daripada khidmat. Kita berkhidmat itu sepatutnya kita semakin tawadhu lah kan. Kita rasa diri saya adalah murid yang paling bodoh dan tolol, paling jahil, paling bodoh, ya kan, paling banyak kesilapan, paling banyak kelemahan. Sehinggalah Syekh bagi peluang kepada saya untuk berkhidmat, untuk itulah, untuk memperbetulkan hati saya, untuk memperbetulkan diri saya. Jangan pula kita belagak sini orang panggil, saya alhamdulillah saya khidmat kepada Syekh siang dan malam. Auzubillah. Ya, itu adalah sifat jababirah, sifat orang-orang yang sombong dan bongkak. Ya. Oleh sebab itu kena ada ilmu lah. Jangan bosan-bosan belajar ilmu adab. Ya, sebab adab itu adalah satu di antara syarat terpenting daripada suatu amal untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dan juga maha agung. Wa amma idza qadima farighal yad fa inna madad asy-syekh yamtani'u jiryanuhu lahu. Ya. Adapun kalau sekiranya dia datang jumpa dengan Syekh, berziarah dengan Syekh dengan tangan kosong, tak bawa hadiah, sebarang hadiah, maka keberkatan madad daripada Syekh itu tidak akan mengalir ke dalam jiwa dia. Ya kan? Nah, kita bawalah hadiah mengikut kemampuan kita. Allahu Akbar. Kama il-bi'ri idza fuqida minhu ad-dalwu fal ma'u mawjudun walakin la sabila ilaihi fafham. Seperti mana air yang ada dalam telaga, ya, macam telaga lah kan. Ya. Idza fuqida minhu ad-dalwu, kalau tak ada timba, air tetap wujud, tapi tak telaga kan. Ya. Walakin la sabila ilaihi, akan tetapi kita tak boleh nak ambil air itu. Tak boleh nak menggunakan air itu sebab air ada dalam telaga, kita pula tak ada timba. Timba sini orang panggil gayung, tak ada gayung. Kalau dalam bahasa Indonesia timba, tak ada timba. Macam mana nak ambil air? Jadi seolah-olahnya beliau mengkias, menganalogikan bahwa hadiah itu ibarat timba, ibarat baldi, ibarat gayung untuk mengambil keberkatan daripada sumur ma'rifah daripada Syekh. Ya, dipanggil sumur ma'rifah. Wa man kana dha maradin aw faqatin syadidatin fala yanbaghi ay yamna'ahu dzalika min ziyarah. Adapun seseorang yang sedang sakit ataupun sedang dalam keadaan tak ada duit kan, perjalanan nak jumpa dengan Syekh itu jauh, perlu kepada kos misalnya, perlu kepada tambang,
Maka jangan sampai dia terhalang untuk datang menziarahi syekh. Dia kena usaha dulu lah, usaha sekuat tenaga mungkin, berusaha. Boleh pinjam dulu, tapi jangan pula melampau sangat. Boleh pinjam untuk tambang kan, boleh pinjam untuk tambang. Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu ta'ala ketika beliau telah menjadi seorang syekh besar dan beliau telah kembali ke Beirut, Lubnan, beliau setiap minggu datang menziarahi Maulana Syekh Al-Arif Billah Sidi Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi radhiyallahu ta'ala seminggu sekali. Dan seperti mana yang sedia kita maklum bahwa Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini Sidi Syekh Abdul Qadir Isa ini adalah orang yang cukup sibuk, busy. Banyak jemputan, banyak tetamu yang datang. Jadi Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu ta'ala tiap-tiap minggu datang ke Halab, Halabi, cukup jauh daripada Lubnan. Perjalanan dalam dua malam atau 2 hari kalau tak silap beliau. Hari itu beliau cakap. Gunabas, zaman dahulu Gunabas kan. Jalan pula tak seberapa cantik macam sekarang. Sekarang tarbiyah memang luar biasa. Zaman dahulu biasalah, jalan kampung padang pasir. Tiap-tiap minggu beliau datang jumpa dengan Syekh. Dan masa jumpa itu sekejap je, dalam beberapa puluh menit je. Itu pun terkadang-kadang dalam pengajian, majlis jumpa dengan Syekh, janji ya Syekh dia dah boleh menatap, melihat, ya, melepas rindu kepada guru. Demikian juga Sidi Syekh Abdul Qadir Isa dah tengok, ya kekasih saya dah sampai dah ini kan, ya. Atau datang jumpa selepas majelis ilmu itu setakat tanya kabar, mendoakan, mohon restu dan lain sebagainya. Itu beliau senantiasa lakukan, dan itulah bukti kejujuran seorang murid, ya, keikhlasan seorang murid. Kalau kita nih Syekh datang kita pula lari, selalunya macam tu. Syekh tak datang kita cari-cari, bila lah Syekh datang main Malaysia nih. Syekh datang pula kita pula lari. Ya, ada majelis tak tahulah kita ke mana. Ya, menyembunyikan diri. Maknanya tak ada kejujuran dalam jiwa kita, tak ada cinta kepada Syekh. Syekh mengorbankan masa, ya kan, mengorbankan masa, tenaga jauh daripada Lubnan datang ke sini, kita pula lari. Itu soal adab lah. Orang yang buat macam tu walaupun 1000 tahun bersuhbah dia mengambil tarbiyah daripada Syekh, tak akan boleh sampai kepada tujuan. Sebab apa? Tak jaga adab kepada Syekh. Allah, bila mana Syekh datang, tinggalkan seluruh aktiviti kecuali bersuhbah dengan Syekh. Sebab itulah peluang kita, itulah peluang yang terbaik, ya kan. Kecuali kerja-kerja yang memang tak boleh kita tinggalkan itu, oke lah. Tapi kita kena bagi tahu Syekh kan, mohon maaf Syekh, saya tak boleh nak tinggalkan pekerjaan saya ini sebab memang ya tugas lah. Ya, Syekh akan memahami dan akan memaafkan, tetapi kita kena curi-curi masa lah. Balik daripada kerja itu, balik rumah sekejap, walaupun kita letih, lelah, ngantuk. Seorang pecinta itu tak ada kata letih, lelah dan ngantuk. Kalau dah jumpa dan kasih dia, semua terasa indah. Ngantuk hilang, ya kan? Lelah, letih hilang. Apatah lagi mursyid kita. Tapi terkadang-kadang itulah kita degil. Lepas itu mendakwa pula yang kita ini murid yang paling ikhlas, yang paling hebat. Allah, ya, iblis lagi hebat dibandingkan kita, ya kan. Ya, tinggalkan seluruh aktiviti, tinggalkan seluruh majelis-majelis yang lain kecuali majelis guru kita. Hadir, bersuhbah, membersamai guru. Kecuali kalau memang ya keadaan yang tidak memungkinkan, mungkin yaitu majelis akhwat, ya kita setakat datang masa pengajian aja. Tapi kita kena carilah peluang untuk boleh bersuhbah kepada Syekh. Jangan pula Syekh datang kita pula lari. Syekh balik dah barulah, sedihnya Syekh balik, ambil gambar, siap ambil gambar pula ke airport tu, letak kat Facebook. Syekh dah pergi dah menangis. Alah, itu nafsu, itu tipu-tipu tu. Syekh datang senyap je, ya, tak nampak batang hidung dia. Itu cinta kaleng-kaleng lah itu. Tipu dan tipu. Allahu Akbar. Wa hadza kulluhu liman taba'ahu taba'ul awam. Dan ini adalah dikhususkan kepada seseorang yang mempunyai sifat orang awam. Jadi sifat orang awam ini, ya, dia kena
dia kena berusahalah berkorban untuk syekh. Adapun seseorang yang telah sampai kepada kesempurnaan ma'rifah kepada Allah, dia pun kena jaga adab kepada syekh, kena jumpa dengan syekh. Tapi kalau sekiranya dia tak bawa hadiah pun tak ada masalah, sebab memang dia telah lebur bersama cinta dalam cinta kepada syekh. Tapi lebih sempurna bila mana dia bawa hadiah juga, walaupun telah pun sempurna kan. Ya, lebih sempurna bawa hadiah juga. Wa alamatuhul bukhlu, dan tanda yang seseorang itu awam adalah kedekut, berkira sangat nak bagi hadiah kepada syekh. Wa amma man kana tab'uhu as-sakha wal mahabbata falyuqaddim bisyai' aw la bisyai' aw bila syai'. Adapun seseorang yang benar-benar telah mencintai syekh dan sifat serta karakter dia adalah seorang yang pemurah, yang betul-betul cinta, maka dia boleh datang berjumpa dengan syekh sama ada membawa hadiah ataupun tidak membawa hadiah. Adapun kita ini yang masih lemah-lemah lagi, bawa hadiah pada syekh, untuk syekh. Wa qudumuhu bila syai'an ka qudumihi bi syai'. Seseorang yang telah sempurna cinta dia kepada syekh, demikian juga ma'rifah dia telah menyatu dengan syekh, jiwa dia telah menyatu dengan syekh, maka kedatangan dia sama ada membawa hadiah ataupun tidak membawa hadiah sama aja. Sebab apa? Rasa dan cinta itu telah menyatu dengan syekh. Tetapi untuk menjaga adab agar menjadi contoh kepada junior, ya, murid-murid baru, maka dia kena bawa hadiah juga, agar menjadi qudwah, menjadi contoh kepada murid-murid yang lainnya. Lianna man kana ala hadzal wasfi fa huwa muhibbun shadiq. Karena sungguhnya seorang yang mempunyai sifat seperti ini, maka dialah seorang pecinta sejati, pecinta yang jujur, yang betul-betul telah lebur dalam keinginan syekh, lebur dalam mencintai syekh. Seperti mana yang telah disebutkan oleh para ulama bahwa hakikat murid itu adalah al-muridu huwa man taraka iradatahu li iradati syekhihi. Seseorang yang telah mampu membuang seluruh keinginan dan kewujudan dia untuk tenggelam dan tunduk kepada keinginan dan keinginan dan nasihat-nasihat guru. Tapi kalau kita masih komplain lain, kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni, kenapa, syekh dah cakap, buat aja lah. Kita terlalu banyak iktirad, ya. Itu tanda yang kita kurang cinta kepada syekh. Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu ta'ala an selalu berkata, isnani la yasilan. Ada dua tipikal manusia, jenis manusia yang tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang pertama adalah multafitun la yasil, seseorang yang selalu multafi itu maknanya selalu melirik kepada orang lain, kepada guru yang lain, nak cari-cari guru yang lain. Oh, tak boleh sampai kepada Allah, dia kena fokus kepada guru dia. Ya, satukan pandangan, satukan tawajuh kepada guru kita. Yang kedua, mu'taridun la yasin, orang yang suka komplain kepada syekh. Syekh cakap macam ni, buat lah. Tak payah kita nak cari-cari alasan kenapa ni, kenapa bla bla bla, mungkin dah jelas dah syekh cakap macam itu, buat. Adab kepada syekh. Jangan pula kita banyak tanya kepada syekh, kenapa syekh, apa maksud dia ini, apa bla bla. Syekh dah bagi tahu dah, buat dah, selesai dah. Tapi kita itulah, sebab nafsu kita masih dominan. Nafsu itu mudah untuk mengelirukan kita. Tanyalah, ini mungkin quote macam itulah, mungkin. Dan pada akhirnya kita seolah-olahnya ragu terhadap apa yang menjadi ketetapan syekh. Dan itu merupakan tanda yang cukup besar, cukup zahir dalam diri kita, yang kita ini betul-betul kurang memahami tentang adab, dan juga mungkin cinta kita kepada syekh belum lagi sempurna. Oleh sebab itu, mari kita asah, kita tajamkan, ya, cinta kita kepada syekh. Fahuwa muhibbun sadiqun wa labibun hadzik. Demikian juga, ya, seorang murid itu dikira sebagai seorang murid yang betul-betul labib. Labib ini cerdik, ya, hadzik ini jenius, samalah cerdik dan jenius. Waliluzumi ahlil qulubi laiq, dan dia ini adalah seorang yang layak untuk membersamai para aulia. Murid-murid seperti ini yang betul-betul jujur mencintai guru. Wa bidasaisi nafsihi aik, dan dia mesti telah pun terbebas daripada bisikan-bisikan nafsu. Wa bisyatohati alwujudi tariq, ya, demikian juga
ya, dia telah sampai kepada satohat. Satohat itu maknanya ini nih, apa? Rumah itu kan ada satohat ya. Sutuh itu maknanya sesuatu yang tertinggi daripada rumah itu. Maknanya dia telah sampai kepada peringkat yang paling mulia, ya, yang mana dia boleh mengetuk dimanapun pintu-pintu ilmu yang dia ingin masuk. Subhanallah, ya, orang yang betul-betul telah taslim kepada guru dia macam itu. Apapun yang mengalir dalam jiwa guru dia juga akan mengalir dalam jiwa dia, ya, sebab adanya cinta, ya, demikian juga kejujuran kepada Syekh. Wa fi aini bahri tauhid gharik, demikian juga dia mampu tenggelam di dalam samudra keesaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nilai-nilai ma'rifat sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Wa min huna wasala man wasal, maka melalui adab ini seseorang yang telah sampai boleh sampai. Allahu Akbar, cantik ya, apa dia susunan ayat beliau. Wa min huna wasala man wasal wa infasala man infasal, dan seseorang apa dia terpisah sebab apa? Sebab tidak menunaikan adab ini. Fakun ya akhi muwafiqan li ustadzik, maka wahai saudaraku, jadilah engkau seorang murid yang senantiasa tunduk dan patuh kepada seluruh keinginan gurumu. Allah, fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, ya, pada seluruh perkataan dan juga perbuatannya. Wal yamtazija hissuhu bihissih, dan hendaklah rasanya menyatu dengan rasa guru. Allah, ini paling berat. Ini paling berat, menyatukan, meleburkan rasa hati kepada guru. Maknanya mencintai guru itu betul-betul dengan sempurna, bukan setengah-setengah, bukan separuh-separuh, ya kan? Wa ma'nahu bi ma'na, demikian juga menyatukan makna. Maknanya sama juga, menyatukan rasa, menyatukan cinta. Makna di sini adalah cinta ya kepada guru. Wa hina idzin yuftahu laka babu hadratil awliya wal malaikah. Nah, ketika kamu telah mampu menyatukan cintamu kepada cinta guru, rindumu kepada rindu guru, kamu tunduk dan lebur dalam keinginan gurumu, maka niscaya ya, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagimu hadratul awliya, ya, hamparan, ya, ilmu-ilmu ma'rifah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aulia, dan demikian juga para malaikat. Summa babu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu barulah kamu dibukakan pintu hadratur Rasul, barulah kita boleh mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam juga sepenuh hati. Kalau kita tak mampu mencintai guru kita sepenuh hati, confirm kita tidak akan pernah mampu mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati. Kalau sekiranya kita mendakwa ataupun kita menyangka yang kita ini telah mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati, maka itu setakat dakwaan sahaja. Sebab nak menggapai dan meraih kesempurnaan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu melalui cinta yang sempurna kepada para pewaris baginda, ya, para aulia, para mursyid, ya. Summa babu hadratil haqqi ta'ala, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagimu, ya, hadra ilahiyah, pintu ma'rifah yang sebenar. Farahimahullahu man tafarraga li mahabbatir rijal, maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, mencintai seseorang yang betul-betul jujur, ya, sepenuh jiwa mencintai para aulia. Kita cintai seluruh para aulia, ya, tak kiralah kita kenal, masih hidup lagi ataupun telah meninggal dunia, kita wajib mencintainya. Dan mencintai para aulia ini akan mempermudah jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kena kedepankan cinta kita kepada guru, ya kan? Susunan dia saya dah bagi tahu dah hari itu kan. Susunan mencintai, susunan cinta itu pertama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pada peringkat yang pertama. Yang kedua adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah guru mursyid kita. Yang keempat barulah ahli bait baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekiranya guru mursyid kita adalah ahli bait, maka peringkat ketiga itu adalah guru kita, dan peringkat keempat adalah ahli bait. Macam itu, lepas itu barulah para aulia, para ulama yang lainnya.
Tapi kalau sekiranya guru mursyid kita ini bukan ahli bait, maka kita kena letak pada peringkat yang keempat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua baginda sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah ahli bait baginda sallallahu alaihi wasallam, yang keempat barulah guru mursyid kita. Boleh ya? Itu susunan dia, susunan adab dalam meletakkan cinta. Kalau kita tersalah maka kita sul adab. Ya kan? Adab yang kedua pula, adamul iktsari minal julusi ma'asy syekh. Jangan terlalu banyak duduk bersama syekh. Jangan terlalu lama lah. Ya, berhari-hari misal. Sebab itu akan menyebabkan kita bosan, jenuh. Tengok syekh, kita kurang hormat kepada syekh bila mana berhari-hari kita jumpa dengan syekh. Ya, aturlah masa kita. Mungkin jumpa dengan syekh dalam sejam 2 jam, kita khidmat. Kita buat khidmat lah, walaupun bukan di hadapan syekh, kita buat khidmat kat luar, ya kan? Misal siapkan makanan syekh, kita buat kat luar, jangan tak payah buat kat rumah. Kalau sekiranya kita boleh buat kat rumah kita, tak payah buat kat markas macam tu kan, agar kita tidak selalu jumpa dengan syekh. Sebab terlalu lama jumpa dengan syekh juga akan mengurangkan rasa hormat kita kepada syekh. Oleh sebab itu kita kena susun. Li'alla yazula anhu ta'zim, ya, tujuannya agar penghormatan kepada syekh itu tidak berkurang. Oleh sebab itu kita atur, ya, jumpa dengan syekh itu kita atur. Jangan pula setiap hari jumpa dengan syekh, akan merasa bosan diri kita, atau mungkin pada suatu masa itu kita dalam keadaan yang kurang semangat, mood kita tak seberapa ini, maka itu akan boleh menghilangkan atau mengurangkan, ya, hormat kita kepada syekh. Oleh sebab itu kita kena atur juga. Wa kasratul julusi ma'a qillati ta'zim la tazidu al-murida illa bu'da. Seseorang atau terlalu banyak duduk bersama syekh tetapi penghormatan kurang, maka tidaklah menambah kepada murid itu kecuali semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya kita kena atur betul lah nak jumpa dengan syekh. Wa min huna kana li mulukid dunya udaba wa umara. Oleh sebab itu bagi raja-raja dunia, ya, para raja di dunia ini, mereka mempunyai udaba dan umara. Mempunyai udaba itu artinya para penasehat, ya, istilah kita sama tak? Para penasehat. Jadi para raja di dunia ini mempunyai para penasehat yang bagi masukan, yang bagi nasihat kepada raja. Wa umara, demikian juga mempunyai wakil-wakil, para panglima-panglima. Wabawabun, demikian juga penjaga-penjaga pintu, ya kan? Wahurras, demikian juga para pengawal. Setiap raja macam tu. Walau anna kulla man jaa dakhala alaihi min ghairi masyuratin wala adabin wala ta'zimin la saqatat hurmatul maliki wa saghura qadruhu. Kalau sekiranya siapapun orang yang datang boleh terus jumpa kepada raja-raja tersebut tanpa mendapatkan kebenaran dan tidak mengedepankan adab dan hormat kepada raja, maka akan hilanglah, akan jatuhlah maruah dan kehormatan seorang raja, dan juga akan semakin berkurang. Gitu kan? Wala khasira al-malik, dan raja itu akan menjadi orang yang rugi. Oleh sebab itu tujuan adanya penasehat, pengawal, penjaga pintu, demikian juga para panglima, itu tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan, keselamatan seorang raja, agar seseorang tidak suka-suka hati boleh jumpa dengan raja. Sebab raja itu adalah pemimpin yang dihormati, kan? Pemimpin yang mempunyai maruah yang kita kena jaga. Itu raja dunia, apatah lagi ya para aulia, para mursyid yang kedudukan mereka lebih mulia dibandingkan raja-raja dunia. Fafham, maka fahamilah dengan betul. Wa kadzalika majlis mulukil akhirah, demikian juga majlis raja-raja akhirat. Idza kasura fihi su'ul adab, bila mana banyak melakukan su'ul adab, kurang beradab, wa antana asy-syaikhu lil muridin, dan kemudian syekh itu berpaling, atau maksudnya kurang bukan marah sebenarnya, maknanya syekh itu kurang memperhatikan, mengambil berat kepada murid ini sebab dia su'ul adab. Ya, fayadhharu alaihim ad-dha'fu
Wat takasul wa kathratul kalam, maka akan nampaklah ke atas murid-murid ini kelemahan. Demikian juga rasa malas dan juga banyak cakap. Ya kan? Selalu jumpa dengan syekh tanpa menjaga adab, maka mesti banyak cakap dengan syekh, bergurau dengan syekh, lepas itu tak jaga adab. Nah, itulah masalah besar itu. Walaupun syekh bergurau, jangan balas gurauan itu dengan gurauan. Syekh bergurau itu adalah ujian. Adakah kita mampu menjaga adab atau tidak? Tapi terkadang-kadang murid pula yang memulakan gurauan kepada syekh. Ini murid apa nih? Itu bukan murid lah itu. Saya selalu jumpa dengan syekh, terus bergurau dengan syekh. Tak ada adab langsung. Jumpa dengan syekh, senyum-senyum macam seolah-olahnya syekh itu adalah kawan dia. Seolahnya syekh itu adalah teman dia. Na'udzubillah. Itu sul adab. Itu orang yang buat macam tu, murid yang buat macam tu, walaupun 10.000 tahun bersama syekh, tidak akan mendapatkan munafaat daripada guru dia. Kita ini hamba di hadapan syekh. Khadam datang jumpa macam kita hamba lah. Ya, datang bagi salam, cium tangan, lepas tu ke tepi. Jangan pula kita pula yang buka perbincangan dan syekh seolah-olahnya kita ini menteri. Macam mana syekh? Apakah ada ini bla 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 semua bla bla? Ya na'udzubillah, itu bukan adab seorang murid. Ya, itu adalah sebuah adab. Datang jumpa dengan syekh, sebab lama tak jumpa, datang seperti mana yang pernah saya sampaikan, adab nak berjumpa dengan syekh itu masih ingat lagi kok. Ada beberapa adab yang kita kena buat sebelum jumpa dengan syekh. Datang jumpa dengan syekh dengan penuh rasa rendah diri, penuh dengan rasa diri ini lemah, banyak keaiban dan lain sebagainya. Rasa diri tak layak sebenarnya, tapi terpaksa juga sebab kita rindu dengan syekh. Datang jumpa, cium tangan syekh, tak payah kita peluk, kecuali kalau syekh yang ingin memeluk kita. Kita pula terkadang-kadang murid ini nak peluk syekh. Ya, kita ini bukan sahabat syekh, kita ini murid, kecuali kalau syekh nak peluk kita. Terkadang-kadang kita pula yang nak peluk syekh. Tak beradab lah itu. Bolehkah seorang hamba memeluk tuan dia tanpa kebenaran tuan dia? Tak boleh lah. Tapi itulah terkadang saya nampak, saya sedih lah kan. Ya, murid yang saya pun kurang adab juga lah sebenarnya. Ya, jumpa dengan syekh itu macam seolah-olah jumpa dengan friend dia, kawan dia. Jumpa syekh, apa kabar syekh? Macam mana? Syekh masih letih, lelah lagi, tapi Masya Allah, macam orang yang nak jual obat, promosi lah tu. Mana boleh? Itu su'ul adab, orang yang tak ada adab lah tu. Na'udzubillah. Di hadapan syekh jangan banyak cakap lah. Duduk, diam, hadirkan hati bersama syekh, hadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Tundukkan hati kita. Ya kan? Walaupun syekh cakap dengan siapapun, itu bukan urusan kita. Kita datang jumpa dengan syekh itu untuk apa? Untuk mengambil obat. Dan cara nak mengambil obat itu adalah dengan menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala di hadapan syekh dengan penuh rasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pula sudahlah lama tak jumpa syekh, tiba aja jumpa dengan syekh, bergurau pula di hadapan syekh, banyak cakap, cerita pasal apapun dia cerita. Ingatkan majlis syekh itu macam pasar kan? Kita boleh cerita tentang barang apapun kat situ. Mana boleh? Ya kan? Kita kena jaga kehormatan majlis syekh itu. Sebab di mana-mana majlis seorang syekh mursyid itu senantiasa dikelilingi oleh para malaikat. Ya, arwah para aulia datang kat situ. Kita pula di majlis syekh itu cakap tentang niaga, cakap tentang bla bla bla. Apatah lagi terkadang-kadang cakap tentang keaiban orang pula. Orang macam itu memang tak boleh diharapkan lah dia itu boleh menjadi seseorang yang berjaya dalam pentarbiyah. Jumpa dengan syekh, buat kelakar di hadapan syekh, gurau, banyak cakap. Itu bukan murid lah itu. Seolah-olahnya itu adalah guru kepada sahabat kepada guru. Manakala kita kan murid ya, kita ini khadam. Wa yabqal majlisu idzaka 'ariyan an kiswatil anwari fafham. Sehinggalah menyebabkan majlis itu sunyi atau tak wujud di dalamnya ke atasnya dia kiswatul anwar, penutup cahaya. Macam ni. Jadi majlis syekh
bermajlis dengan syekh itu seolah-olah macam sesuatu yang dihormati, sesuatu yang diagungkan. Sesuatu yang diagungkan tidak semua orang boleh menatap dan melihatnya kan. Contoh misal mungkin para jamaah pernah tengoklah film-film kolosal kalau dalam bahasa Indonesia. Film kolosal itu maknanya movie yang bercerita tentang raja-raja zaman dahulu. Ya, sama ada Raja Persia, di Indonesia pun ada Raja Majapahit. Ya, mungkin di sini ada kerajaan Melayu dan lain sebagainya. Jadi tempat dewan-dewan para raja itu kan tertutup ya, tertutup, dan juga ada kelambu-kelambu untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga suasana agar tetap syahdu, agar tetap terhormat. Demikian juga di hadapan syekh macam itu. Nah, ketika mana seseorang itu banyak cakap, ya, bergurau dengan syekh, seolah-olah dia sedang mengangkat tirai, sedang mengangkat kelambu-kelambu kehormatan majelis syekh, seolah-olah dia menghina dan dia tidak menghargai, tidak menghormati majelis tersebut. Kita datang jumpa dengan syekh dalam majelis itu macam patung lah, duduk dengar aja. Ya. Nanti kalau syekh tanya kita baru kita jawab. Kita pun jawab tuh sekedar aja. Jangan pula soalan pendek tapi jawaban Masya Allah 5 km misal. Jawaban syekh pendek aja, kaifa haluk? Apa kabar? Kita pula alhamdulillah, alhamdulillah hari ini syekh saya baik. Kemarin sempatlah saya sakit. Lepas tu sakit saya bla bla bla. Alhamdulillah dah minum obat, dah jumpa dengan dokter ini bla bla bla. Semalam saya dah makan ini. Semua kita cerita. Syekh tanya kabar je. Kaifa haluk? Apa kabar? Cakap ya alhamdulillah bi khair bi da'watik. Ya alhamdulillah saya senantiasa baik berkat doa tuan guru syekh. Ya cukuplah. Kita pula seolah-olahnya kita ini pensyarah di hadapan guru. Kita ini siapa? Ya, kena jaga adablah kepada guru kita, kepada syekh kita. Ruginya kita lama berjumpa dengan syekh, bersuhbah dengan syekh, tapi ilmu kita tawar sebab tak ada adab. Adab yang ketiga, adamul iksari minad dhahki ma'asy-syekh. Jangan terlalu banyak tertawa bersama syekh. Walaupun syekh buat gelak, jangan gelak. Itu cabaran sebenarnya, ujian. Adakah kita mampu menjaga adab atau tidak? Tapi kita pula terkadang yang bergurau dengan syekh. Itu bukan muridah itu. Seolah-olahnya dia letak diri dia macam seorang syekh juga di hadapan seorang syekh. Wa min adabil murid, dan diantara adab seorang murid yang jujur, alla yuksira ad-dhahka ma'asy-syekh. Jangan banyak bergurau, banyak tertawa di hadapan syekh dengan syekh. Wa in dhahika ma'ahu falyuqassir huwa wal yura'il adab. Kalau sekiranya syekh bergurau kepada dia, maka dia kena hati-hati, jaga diri. Ya, tetap jaga adab kepada syekh. Ya, jangan pula gurauan syekh kita balas dengan gurauan yang melampau. Syekh bergurau, senyum-senyum sikit, kita senyum balas, lepas itu kita diam. Ya kan? Sebab syekh nak tengok aja, adakah kita ini beradab atau tak. Wa qad yakunu dzalika min asy-syekh ikhtibaran lahu liyanzura maqamahu min fil adab. Dan boleh jadi itu merupakan ujian daripada syekh. Syekh saja buat kelakar misalkan, bergurau, syekh nak tengok adakah murid saya ini menjaga adab. Adab seorang murid ketika mana guru dia bergurau, dia kena diam. Sekurang-kurangnya setakat kurang-kurangnya pula iyalah sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya, kebalikan daripada sekurang-kurangnya itu, paling lebih itu senyum je. Syekh bergurau senyum je macam tu. Jangan pula kita pula membuka mulut kita ha macam tu. Itu soal adab. Ya, kalau syekh berbuat gurauan di hadapan kita, kita senyum je. Cukup dah tu. Ya. Senyum sekejap, lepas tu diam. Jaga adab. Jangan pula kita tambah gurauan, kita pula bergurau, kita pula buat kelakar. Nauzubillah. Itu bukan murid tu. Ya, bukan murid langsung dah tu, keluar daripada syarat seorang murid walaupun satu. Keluar daripada syarat seorang murid. Fafham, maka fahamilah dengan betul. Waliyakun ala hadar, dan senantiasalah dia berhati-hati, berwaspada. Lianna hadhihi ilalun tuaddi sahibaha ilal maqt. Karena sesungguhnya penyakit-penyakit ini akan menyebabkan seseorang itu mendapat kemurkaan daripada Allah.
tak jaga adab kepada syekh, banyak kelakar, banyak bergurau, demikian juga banyak cakap di hadapan syekh, banyak soalan, ya. Banyak soalan. Sudahlah syekh bagi, dia bagi soalan kepada syekh dah jawab dah. Dia pula buat anak cucu kepada soalan itu. Macam mana syekh? Kalau sekiranya macam ni, macam seolah-olahnya nampak macam orang yang sedang berdebat. Itu bukan murid lah itu. Yang mana boleh kita berdebat dengan syekh? Boleh kita berdebat dengan dokter. Dokter bagi obat, tuan, obat ini kena makan 3 kali sehari. Yang warna pink ini 5 kali sehari misal kata. Kita pula cakap, mana boleh? Ini banyak sangat, tak boleh 2 kali aja atau sekali aja. Kalau atau tukarlah yang ini sebab ini kecil aja, bolehlah 5 kali sehari. Yang besar-besar nih sekali sehari aja lah, macam itu. Mana boleh? Mungkin dokter itu akan halau kita yang balik rumah. Ya suka-suka kamu nak minum 10 ke 20, minumlah. Ya. Di hadapan saya itu kita kita ini kedudukan kita melebihi pesakit biasa, pesakit zahir. Kita ini penyakit hati, ya kan? Penyakit hati. Ya. Seorang murid itu di hadapan syekh dia kal mayyiti 'inda ghasili, kata Al-Imam Al-Ghazali. Macam seorang mayit di hadapan orang yang memandikannya. Syekh cakap ini buat, tak cakap jangan buat. Jangan pula kita yang ajar syekh kena buat macam ni lah baru beres. Ini bla bla, itu bukan murid, nauzubillah. Ya. Dia pula letak diri dia sebagai syekh pula dia letak sebagai murid. Allahu Akbar. Lepas tu nak menjadi wali, Allah, mustahil. Wa man dhahara alaihi syai'un minha fal wajibu alaihi ay yubadira ila taubah. Kalau sekiranya ada seorang yang nampak pada dirinya satu keaiban seperti yang disebutkan tadi, sama ada banyak cakap, banyak bergurau, demikian juga banyak buat kelakar di hadapan syekh atau membalas gurauan syekh dengan gurauan, maka hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulzima nafsahul haya'a minasy-syekh, dan senantiasa melazimkan diri dia dengan sifat malu bersama syekh di hadapan syekh. Malu kita di hadapan syekh. Ya. Wal yujahidha, dan hendaklah dia bermujahadah melawan nafsunya fil khuruji min taba'i ahli lahwi wal la'ab, agar nafsu itu boleh keluar daripada kebiasaan sifat-sifat ahli lahu itu maknanya orang yang suka lupa, orang lahun yang suka lahun, la'ab, itu ya, hampir sama tapi maksud dia berbeza. Lahun itu melakukan sesuatu yang lahun, bermain-main. Kalau la'ab sama bermain-main ya. Kalau lagun itu dari sudut dari sudut ucapan, ya, mengucapkan sesuatu yang tak bermanfaat macam itu. Fa inna syekha ala qadri ma yakunu indaka takunu indah. Masya Allah, ini kaidah. Nah, catat betul-betul ini kaidah. Karena sesungguhnya engkau, ya, kedudukan engkau di hati syekh mengikut kedudukan syekh di hati kamu. Itu kaidah dalam tasawuf. Kalau kita menghormati syekh, maka dalam hati kedudukan kita dalam hati syekh itu terhormat. Tapi kalau kita tak jaga adab langsung kepada syekh, maka di hati syekh kita tak mempunyai kehormatan, tak mempunyai nilai langsung walaupun sedikit. Ya, ini yang perlu kita jaga nih, hormati syekh, cintai syekh, ya kan? Dengan adab, bukan cinta-cinta tanpa adab. Ya kan? Terkadang kita mengaku cinta kepada syekh tapi tak ada adab, maknanya dusta lah itu. Ya, cinta kaleng-kaleng. Fa in aradta an ta'rifa ma 'indaka min hurmatillahi wa hurmati rasulih sallallahu alaihi wasallam fanzur ma 'indaka min hurmati syekhika fafham. Kalau kamu ingin tahu macam mana kehormatan atau keagunganmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah, demikian juga di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu lihat macam mana kedudukan syekh kamu dalam hati kamu. Kalau orang lain lebih kamu hormati dibandingkan syekh kamu, maka Allah Subhanahu wa taala dan baginda sallallahu alaihi wasallam tak menghormati kamu. Kamu tak betul-betul tak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah.
Tapi kalau kita menghormati guru kita melebihi kehormatan kita kepada sesiapapun, hatta kepada diri kita sendiri, bermakna kita telah berada ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mahkota kehormatan yang agung. Ya kan? Jadi senang je. Nak tahu kedudukan kita di hadapan Allah, tengok kedudukan syekh kita dalam hati kita. Kalau syekh kita itu adalah segala-galanya dalam hati kita, maka kita pun segala-galanya. Ya, mananya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala diberikan kehormatan. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tak mencintai, tak menghormati, tak menghargai guru kita, walaupun guru kita jauh, maka itu bermakna di hadapan Allah kita pun tak mempunyai kehormatan. Yang keempat, adamul iktsari minal kalami bi hadratis syekh. Jangan terlalu banyak cakap di hadapan syekh. Wa min adabil muridi alla yukthiral kalama bi hadratis syekh. Dan satu di antara adab seorang murid, jangan terlalu banyak cakap di hadapan syekh. Kalau syekh tak tanya, jangan banyak cakap, diam je. Hormat, berzikir dalam hati. Ahra wa ahra, berhati-hati dan berhati-hatilah. Ma'araf is-saut, apatah lagi mengangkat suara, menyaringkan suara di hadapan syekh. Ya. Wa man kathura kalamuhu hatman yartafi'u sautu. Siapa orang yang banyak cakap, mestilah suara dia akan meninggi, suara dia akan menyaring. Wa idza kana kathratul kalami bi khafdi sauti su'u adabin fa kaifa ma'araf is-saut. Ya. Manakala terlalu banyak cakap dengan suara yang berlahan di hadapan syekh, itu adalah su'ul adab, apatah lagi bercakap dengan suara yang lantang, dengan suara yang nyaring. Ya, syekh tanya kepada kita, kita jawablah, jawab dengan suara yang rendah. Ya, suara yang rendah dan penuh dengan sifat tawadu. Kaifa haluk? Alhamdulillah syekh, bi khair, da'watak. Ya, macam itu. Cukup. Ya. Akalkah? Dah makan belum? Alhamdulillah akaltu. Dah cukup dah. Jangan pula kita i'rab macam orang belajar bahasa Arab tu. Akaltu alhamdulillah, akaltu samak wa akaltu khubz, akaltu bla bla bla, kita cerita semua. Kita dah makan nasi lemak, nasi kerabu, bla 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 semua. Saya tanya satu je, dah makan belum? Kita pula cerita semua apa yang kita makan. Apa benda? Tak ada adab langsung tu. Wasma' ha hunak qala ta'ala qaulahu ta'ala, maka dengarkanlah, ya, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kamu mengangkat suara-suara kalian di atas suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Manakala di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam para sahabat tidak dibenarkan mengangkat suara, maka demikian juga kita kepada guru kita. Sebab guru kita ini adalah merupakan pewaris baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak boleh menjerit-jerit, kita pun tak boleh mengangkat suara di hadapan guru. Wa yanbaghi lil muridi ayyurawwida nafsahu wa yu'awwidaha al-kalam al-layyin. Dan hendaklah seorang murid melatih dan meriadahkan nafsu dia untuk bercakap dengan ungkapan atau perkataan yang lembut. Tapi yang dimaksud lembut di sini bukan manja. Jangan pula syekh apa kabar syekh, tak boleh juga itu kurang ajar nama dia. Maknanya yang dimaksud dengan lain di sini adalah suara yang berlahan dan penuh sopan santun. Itu maksud daripada lain, bukan bermanja-manja. Kalau bermanja mana boleh kepada syekh. Kurang ajar lah kalau berkata manja-manja macam seorang istri kepada suami, haram. Tak boleh lah. Ya, dengan suara yang berlahan, penuh adab, penuh hormat kepada syekh. Kaifa haluka ya syekh, macam itu. Jangan pula syekh kaifa haluk, daripada jauh pula itu 10 meter. Syekh kaifa haluk. Benda tu. Liyakhruja min sifatil jababiratil ghafilin, agar dia boleh keluar daripada sifat orang-orang sombong dan bongkak dan juga lalai. Wa yatahalla bi sifatiz zakirinal khaifin, dan kemudian barulah dia menghiasi diri dia dengan sifat-sifat ahli zikir dan orang-orang yang takut kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqdud min sautik, rendahkan dan perlahankanlah suaramu. Kepada orang awam pun, kepada sahabat-sahabat kita diperintahkan untuk memperlahankan suara kita, apatah lagi di hadapan syekh. Ya kan? Summa yanqulaha ila samti bi siyasatin wa rifq. Kemudian barulah, ya, setelah mengurangkan perkataan cakap, lepas itu barulah kita perbanyak. Setelah kita melatih diri kurangkan cakap, kurangkan berkata-kata,
barulah selepas itu kita latih diri kita untuk banyak diam. Tadi kan dikurangkan ya kan, lepas itu kita banyak diam dengan apa? Dengan cara yang sesuai dan juga dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut. Dengan cara yang apa dia? Yang bijaksana lah istilah kita di sini. Dengan cara yang berhema atau bijaksana. Wa yasta'ina 'ala dzalika bi syai'in minal 'uzlah. Dan dia juga boleh menolong diri dia untuk membiasakan diri jangan banyak cakap, demikian juga banyak diam, ya, jangan banyak cakap dan banyak diam. Dengan cara apa? Ya, melakukan uzlah, mengasingkan diri beberapa masa. Ya, uzlah merupakan satu di antara cara untuk memudahkan kita membiasakan diri untuk apa? Banyak diam, banyak berzikir dan jauh daripada kelalaian. Wa huduril fikrah, demikian juga menghadirkan kejernihan fikiran dalam uzlah itu. Hatta yaj'alaha fi syabakatil hadrah, sehinggalah dia menjadikan nafsu itu menjaring syabakah, maknanya menjaring dan mengikat nafsu itu ya, untuk boleh hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yasuk sabila riyadati fa huwa mamlukun fi yadiha. Siapa orang yang tidak melalui jalan mujahadah, tidak melawan hawa nafsu dia, ya, tidak memusuhi hawa nafsu dia, maka dia akan menjadi hamba yang terikat oleh hawa nafsu, dibelenggu oleh hawa nafsu. Maqhurun tahta hukmiha, demikian juga akan senantiasa tunduk dan patuh di bawah kendali ataupun kehendak nafsu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian pengajian kita untuk petang hari ini. Kita telah menyelesaikan 4 adab. Adab yang pertama sampai adab yang keempat, dan pagi esok insyaallah kita teruskan pada adab yang kelima. Adabul julusi anil yamini syekh an wa aw an yasari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini hari apa? Hari pun dah lupa. 16. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa ila liqa'il qadim.